Subhanallah, bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Respon audio dan video. Audio dan video okey ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Alis, Anizah Ismail, Tun Fauziah, Nur Aini Ahmad, Mazni Ahmad, Ani Ibrahim. Alhamdulillah, thank you Kak Farida, Nur Liza, Nuri Jahdola, Wati Muhammad Sani, Nazaria Hasan Basri, I miss you Rahman Jong, Masya Allah, Nur Shida, Zuraida Sidik, Zainah Buyung, Alhamdulillah, Syari Anson, Sarah Manan Abdullah. Okey, jelas. Baik, kita boleh mula. Masih dalam tajuk 32, sambungan yang kedua. Saya rasa saya dah betulkan dah sambungan yang kedua. Semalam sambungan pertama. Maknanya kita sudah 3 kali pertemuan untuk tajuk 32. Hanya tajuk tersenyumlah, tapi perbahasan dia sangat indah. Tajuk tersenyumlah, perbahasan dia sangat indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semalam saya pagi tadi saya tanda dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke saya berada pada perenggan tiada yang membuatkan jiwa dan wajah menjadi muram selain kepuasan. Anda sedang mempunyai kepada sekiranya anda berkeyakinan. Tu dia sebab pagi tadi duk study ni. Tolong sahabat-sahabat, semalam kita stop pada perkataan pada perenggan tiada yang membuatkan jiwa dan wajah menjadi muram tu kan. Buku hijau buku hijau muka surat 68, word yang mana? Okey, hari ni start sekiranya anda berkeyakinan bahawa anda adalah orang yang hanya berkemampuan. Cuba kata yes kalau dia yes. Okey, sementara saya nak mulakan. Betul Kak Siti Azmahani, sekiranya anda. Betul. Okey, terima kasih Sri Rohayu. Masya Allah, ni pemilik kitab dah ni. Okey, yang belum ada kitab saya dah pinkan nombor kat bawah tu. Kalau rasa nak join samalah. Okey, kalau rasa nak join sama, dan istiqamah ni antara kesungguhan kita juga. Betul. Okey dah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton, pencinta-pencinta ilmu, penekun kitab La Tahzan? Semoga tidak sia-sia. Salam 9 Muharram, sahabat-sahabat. Masya Allah, tahniah yang berpuasa. Semoga Allah terima, Allah redha akan ibadah kita. Bukan untuk dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan, tetapi tunjukkan cara kepada orang yang belum tahu. Okay, sebab kesan daripada ilmu, ramai orang yang beramal pada hari ini. Kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram menghapuskan dosa-dosa kita yang setahun lepas. Okay, jadi bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah 10 Muharram itu puasa yang menyamai puasanya orang Yahudi? Sebab 10 Muharram ni macam-macam kisah sirah yang berlaku. Jadi Rasul yang terdahulu pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, meraihkan 10 Muharram. Jadi Nabi ajak para sahabat, mulai tahun depan kita puasa pada hari Tasu'a dan Ashura. Tasu'a hari ke-9 hari ini, dan besok 10 Muharram. Jadi dibahas panjang lebar oleh para alim ulama. Kalau yang berniat nak puasa 10 Muharram sahaja, diiringkanlah
gandingkan dengan 9 ataupun 11. Jadi hari ni kalau hari last day untuk haid dia, contoh lah tak dapat nak puasa 9 Muharram, jangan merungut-rungut. Besok kan masih ada insya-Allah, so besok kita puasa, gandingkan dengan 11 Muharram. Ulama bahas lagi, kita berpuasalah paling comel 9, 10, 11. Kalau mampu, tapi kalau ada suami yang jeling si puasa je kan, kan payah juga. Ku faham, mu faham, barulah faham dan harmoni. Kalau ku saja faham, dia tak faham, puasa sunat je kot, suami akan jawab macam tu. Pening juga sahabat-sahabat. Sebab melayan dia tu adalah ibadah yang sangat besar. Jadi wanita kalau tak diizin oleh suami untuk berpuasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan tinggal terus amalan sunat. Banyak lagi benda-benda lain kan. Jadi pilihlah untuk berpuasa. Kalau tak hari ni dan esok, esok dan lusa. Kalau cantiknya hari ni, esok dan lusa. Kalau suami suruh pilih satu je, puasa je lah pada 10 Muharram. Bukan niat kita nak menyamai puasanya orang Yahudi pun. Begitulah. Jadi bila orang ada ilmu ni, dia buat je. Dia bukan cakap je. Ramai orang yang cakap je. Bolehlah you puasa 10 Muharram je. Ataupun you gandingkan 9 dan 10, 10 dan 11. Ustazah, hari ni dah viral niat-niat puasa. Saya tak baca niat yang sama macam tu. Sebut perkataan Tasu'a, Ashura. Tapi saya dah niat dah malam tadi saya nak puasa sunat hari ni. Allah Maha mengetahui. Tak payah batalkan puasa pula. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Just do it. Buat je bila kita dah tahu. Okay? Jangan cakap je tapi tak buat-buat. Okay? Dan bila kita dah buat, sahabat, bukan untuk dia ujub, riak, bangga, takabur kan. Aku je puasa dalam rumah ni. Orang lain tak pun. Bukan nak macam tu. Tapi niat untuk mengajar, mendidik seluruh ahli rumah. Okay? Semoga semuanya together melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah. Amin. Kita hari ini dalam Masya Allah Tabarakallah, tajuk tersenyumlah, bab ke-32 sampai kepada perenggan sekiranya. Terus bacalah kan. Saya dah bagi salam kan? Bagi salam ke belum? Assalamualaikum warahmatullahi, bagi yang baru masuk Masya Allah. Tiada yang membuat, sekiranya anda berkeyakinan bahawa anda adalah orang yang hanya berkemampuan untuk mengurusi perkara-perkara yang kecil, bererti kehidupan anda tidak akan melebihi perkara-perkara kecil saja dalam hidup ini. Kenapa kita disuruh berjiwa besar, bercita-cita besar, berminda besar kan? Kalau orang pergi kursus-kursus apa? Kursus-kursus usahawan kan? Disuruh kita mengimpikan sesuatu yang besar, untung yang besar, semua besar-besar lah. Akhirnya yang besar tu badan sahaja, yang lain tak besar-besar pun. Macam itulah. Maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita disuruh berfikir yang besar-besar seeloknya untuk akhirat kita. Contoh, plan nak puasa apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita plan nak puasa 10 Muharram. Kita dah mengetahui tadi awal Ustazah dah bagi tahu, ya Allah, just stay at home, bukan pergi mana-mana pun. Alang-alang kita dah tahu ulama duk bahas sampai macam tu, nak buat 3 hari lah. Tup-tup hari ini adalah pula suami kata yang kita nak kena pergi satu tempat ni, bla 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 bla. Alah, kita dah nak puasa, kita pula tak boleh puasa, panas cuaca kat luar tu. Tak apalah, sunat je. Suami pun dia ajak puasa, tak nak. Berlapang dadalah, temankan dia. Esok kan masih ada, kita berpuasa. Tapi kalau orang tak niat langsung, sahabat-sahabat payahlah. So besok ada. Jadi besok nak gandingkanlah dengan 11. Jadi kita plan yang banyak. Mak saya dulu selalu pesan, kan? Plan yang banyak. Cuba, guru-guru pun selalu pesan, cuba capai yang tinggi. Straight A, 10A, 9A. Kurang-kurang kita bekerja ke arah itu, mungkin kita dapat 5A. Tapi kalau kita plan nak 5A sahaja, kita tak yakin kita boleh capai. Yang kita selalu dapat BC tu, insya-Allah periksa sebenar nanti kita boleh dapat A juga, contoh kan. Kita tak capai, kita tak yalah, target 5A je lah. Lepas tu nanti kita gigit jari dapat 1A saja. Jadi kalau kita target dan bekerja seperti orang nak dapat 10A, kalau Allah takdirkan kita dapat 5A pun okey lah. Jadi jangan target yang kecil. Saya tak nak Ustazah target besar-besar, saya tahulah diri saya macam mana. Jangan macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sama macam ibu-ibu yang berdoa. Ustazah selalu sebut, dulu-dulu kan ada UPSR sahabat-sahabat, macam-macam lah bila anak UPSR tu cuti kerja.
duduk dekat surau sekolah, baca surah Yasin. Sekolah buat solat hajat surah Yasin. Cikgu kata, okey, ibu-ibu dah boleh keluar daripada surau. Ini anak periksa ni, berdiri dekat pagar, tunggu macam dia nak ambil periksa. Kenapa ni? Tak apa, saya nak duduk kat surau. Saya nak baca Ad-Duhan, nak baca Ar-Rahman, nak baca Al-Kahfi. Lepas tu tanya ustazah, okey ke ustazah? Jadi ustazah pun sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baizura Badali Shah ni, dia tanya ke dia bagi tahu? Kita dah masuk muka surat 68 kitab baru. Betul kan sahabat-sahabat yang lain? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah target. So dia pun berdoa, ya Allah berikan 6A anak aku. Tapi dalam hati tu kata, rasa 4A je. Maths dengan English tu selalu B. Tak dapat kot. Doa je lah. Kena betulkan bukan saja yang di lisan, tapi yang di dasar hati tu. Yang antara kita dengan Allah je. Sahabat-sahabat kan. Jadi kalau ada suara-suara bisikan-bisikan hati yang rasanya 5A je. Astaghfirullah. Istighfar balik. Mungkin ya Allah, insya-Allah ya Allah dia boleh dapat tu. Dah hantar tuition, dah buat study group, dah temankan dia study malam-malam. InsyaAllah ya Allah, insyaAllah. Jadi kalau anak pun rasa down, mama rasa kakak okey ke? Boleh ke dapat 6A? Cuba insyaAllah. Kalau kakak malas usaha, macam nak dapat? Jangan dengan kita pun downkan dia. Tak apalah, mama tak kisah kakak dapat berapa A pun. Kakak target 4A cukup lah. Kakak kan selalu tak elok markah BM dengan English tu. Kakak target 4A je. Kita pula yang mengajar. Okey, jadi betulkan yang di dasar hati, sebab yang di dasar hati tu kan kita punya qalb tu yang didengar oleh Allah. Allah mendengar, innallaha alimun bidzatis sudur, sampai ke dasar hati Allah dengar. Okay, sahabat-sahabat kita ni banyak menulis kat Facebook nak gini nak gitu, tapi buatnya tidak. Semalam berapa ramai yang cakap jom puasa 9 Muharram. Hari ni lemau lah ustazah, tak jadilah nak puasa. Anda tak berdosa pun, tapi ada rasa malulah dengan Allah kalau kita yang menggalakkan, yang mengajak Allah. Ustazah pula meremang bulu roma sahabat-sahabat. Sebab ustazah mengajak, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengajak tu sebenarnya bukan nak tunjuk terror pada orang, tapi sebenarnya orang utama yang diajak adalah diri sendiri. Kalau aku tak cakap banyak kali ya Allah, kalau aku tak sebut ya Allah, aku sendiri pun gagal, tak mampu nak buat. Jadi sebenarnya sedang menasihati diri. Anda jangan rasa dalam keadaan memberi nasihat, bercakap tu, aku betul belaka dah tak perlu nasihat, aku sedang nasihatkan orang lain. Allah nak uji besok hang yang tak buat. Macam itulah kadang-kadang. Okay? Jadi sentiasa merasa menasihat diri sendiri, yang diri sendiri ni penuh dengan kekurangan. Ni kita nak belajar daripada bab tersenyumlah. Baik. Tetapi sebaliknya, sekiranya anda berkeyakinan bahawa anda orang yang berkemampuan melakukan perkara-perkara yang besar, nescaya anda akan memiliki semangat dan tekad yang besar yang akan mampu menghancurkan semua aral dan rintangan. Di sini kita dah set besar, maka usaha kita akan besar. Kuliah Ustazah pagi tadi, kitab penawar bagi hati, kami belajar tentang macam mana nak lawan untuk bertahajud juga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena dengan usahanya. Kita target malam ni nak bangun, tapi jam pun tak kunci, tapi sengaja suka lewat-lewat tidur. Ya Allah, aku nak kunci jam. Lepas isyak aku nak tidur dah. Tak nak lepas isyak baru nak makan apa semua, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pesan lagi kat suami, bang kejut sayang ni kalau dengar jam bunyi, nak bangun juga ni. Tak nak 2 rakaat je, sempena malam ni malam 10 Muharram, nak buat lebih sikit. Tahajud, taubat, hajat, tutup dengan witir, nak baca Quran sebelum subuh. Kita target. Tuk bangunnya 5.30. Mana nak sempat semua-semua yang kita listkan tu. Dapat 2 rakaat tahajud pun okey lah. Jangan kita nak tidur tu, ya Allah, kejutkan aku esok nak 2 rakaat je tahajud. Rupanya dulu kini selamanya duk habis dengan je tu je lah, tak buat-buat lagi. Macam itulah kita garis kalimah ni penting. Dengan semangat itu, anda akan dapat menembus setiap tembok penghalang dan memasuki lapangan kehidupan yang sangat luas untuk suatu tujuan yang mulia. Masya Allah, tak salah rupanya dalam agama ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk bercita-cita besar, untuk berjiwa besar, untuk target sesuatu yang besar. Okay, sahabat-sahabat, sebab apa? Orang mungkin mentertawakan, nak bangun malam konon pukul 2 pagi duk lepak kedai mamak lagi. So kita buanglah supaya tidak kita terjebak dengan fitnah-fitnah yang demikian. Suara hati kita ni patut kita jeritkan kepada Allah.
Tolong ya Allah, aku nak sangat ya Allah. Aku ni asyik gagal je nak qiyamul lail. Malam ni sempena 10 Muharram, aku nak sangat ya Allah. Tolong ya Allah. Menjerit jeritan batinku, bukan di lisan. Terkejut orang sebelah kita duk jerit, abang kejutkan saya pukul 4 pagi. Mau kena lompang lagi kan. Ini dapat kita saksikan dalam banyak kenyataan hidup. Tengoklah cerita-cerita orang berjaya, sahabat-sahabat, Masya Allah. Ustazah kan, antara buku-buku yang saya suka baca adalah buku-buku yang memberi motivasi. Buku-buku orang berjaya. Biar orang berjaya tu memang banyak buku-buku tokoh-tokoh Islam. Tapi kadang-kadang jumpa majalah kan. Majalah-majalah yang, minta maaf katalah, bukan majalah-majalah yang terkandung isi agama tu jarang beli. Tapi kadang-kadang sahabat, bila pergi kedai-kedai dululah kita duk pergi, ada majalah-majalah. Majalah apa Majalah wanita ke? Ada ke wanita? Majalah apa je lah kan. Tapi depan tu seorang tokoh yang kita kenal. Oh, dia ni businesswoman berjaya ni. Ustaz pelik kan kadang, beli majalah tu. Abang, takkanlah kita nak baca, kita tak beli. Saya nak beli sebab nak baca pasal tokoh ni. Dia ni businesswoman yang berjaya ni. Memang mungkin cara pakai tudungnya kita tak berkenan. Tapi saya nak belajar daripada macam mana dia boleh jadi businesswoman yang berjaya. Rupa-rupanya sahabat, dia punya impian besar, cita-cita besar. Walaupun dia anak orang miskin je dulu. Masya Allah, dan dia bekerja ke arah itu. Dia minta orang doakan ke arah itu. Dia bersungguh-sungguh menabung ke arah itu. Tak ada yang gagal. Okay? Tak pasal nanti Kak Mida. Baik, barang siapa menyertai lumba lari 100 meter. Contoh, ada ke pelari pecut kat sini? Kan? Dia berlari 100 meter misalnya dengan perasaan malas. Dia dah terpilih untuk berlari 100 meter, tapi dia berlari dengan perasaan malas. Pasti ia akan berhenti di tengah jalan. Kan kena jerit dengan coach dia. Pasal apa berhenti tengah jalan ni? Malas lah. Sebab dia dah rasa dah, ada lagi orang yang lagi laju. Kalau aku teruskan pun buat apa? Belum lagi sampai ke garisan penamat dah putus asa. Semalam kan kita belajar jangan ada keputusasaan. Okay? Sebaliknya, orang yang menyertai lumba lari 400 meter dengan semangat yang tinggi, maka ia tidak akan merasa letih menjalani setiap meter yang dilaluinya. Sahabat-sahabat pernah tak masuk lumba lari? Saya dulu-dulu sekolah rendah lah kot kan. Pernah juga merasai sahabat-sahabat, orang yang pelari pecut ni, dia penat tau, bukan tak penat. Tapi peliknya, lagi nak ke garisan penamat, lagi momentum laju dia tu, dia penat, rasa nak gugur dah jantung. Tapi lagi nampak garisan penamat tu, lagi dia bersemangat. Sebab tu mereka ada teknik-teknik tertentu. Kan, Azizul Hasni baru ni kan, kita tengok kena tinggal jauh. Lepas tu macam mana dia daripada nombor 3 tu nak jadi nombor 2. Cik, tak pasal-pasal Ustaz jadi pengulas sukan pula. Jadi maknanya sebab semangat. Jadi dia mampu meletakkan diri dia di tempat yang lebih baik. Subhanallah para penonton. Okey, kita tengok semangat dengan mendorong seseorang. Semangat dengan mendorong seseorang mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Dia sendiri, kita nak berjaya, kita sahabat-sahabat, kita yang tentukan, bukan orang lain. Orang lain ni Allahu Akbar membantu kita berapa persen sahaja. Okay? Tapi bila kita nak berjaya, atas kita lah. Mau datanglah motivator yang sangat hebat, alat-alat study yang hebat, guru-guru yang hebat, tapi mu tak mahu, takkan dapat apa pun. Jadi atas kita. Tentukan tujuan, target anda dan tumbuhkan keyakinan diri dalam meraih sesuatu yang sukar sekalipun. Walau sukar, sahabat-sahabat, berapa ramai orang susah hidup rumah setenggan dulu-dulu. Kan tiba-tiba dia melihat susah payahnya mak ayah dia. Kena kecam, kena keji lagi. Dia nak belajar bersungguh-sungguh. Satu hari nanti, mak aku takkan kena halau dengan penyewa rumah. Untuk kena halau depan mata dia. Kena halau berkali-kali dengan tuan rumah sebab tak mampu bayar sewa rumah. Akhirnya anak ni Masya Allah dengan semangat yang membara. Aku nanti bila dah kerja, aku biar susah macam mana pun aku kena buatkan rumah untuk mak aku. Supaya tak ada peristiwa kena halau dengan tuan rumah sebagainya. Orang macam ni sahabat-sahabat, dia akan dapat capai apa yang dia nak. Percayalah. Sebab dia bekerja ke arah itu. Sebab itu anak-anak kita ni walaupun kita mampu bermewah, jangan ajar bermewah sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takut benda tu akan menenggelamkan mereka. Siapa orang-orang yang hebat hari ni bila Ustazah baca kan tokoh-tokoh tertentu, rupanya dulu dia orang yang sangat susah, kena hina berkali-kali. Sekarang dia menjadi orang yang hebat. Masya Allah.
Namun demikian, anda tidak mungkin berjaya meraih cita-cita sekiranya anda sentiasa membuat perancangan baru setiap hari. Ini pelik ni. Dalam kitab Al-Tahzan ni ada sedikit kepelikan kan yang dulu kita belajar. Jangan duk sibuk termenung banyak hari ni sebab memikirkan perancangan-perancangan esok. Kau dah sembahyang ke belum long? Dah pukul 3 petang. Sabarlah ibu. Ni Kak Long tengah plan untuk minggu depan ni. Tahun depan Kak Long boleh target jadi businesswoman berjaya ni. Yelah, masalahnya kau tak sembahyang lagi. Dah pukul 3 ni, nak berjaya macam mana? Mulalah kena bebel dengan mak kan. Sebab esok minggu depan, tahun depan tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan milik kita lagi. Belum tentu menjadi milik kita lagi. So, kita perhati tak? Ada orang dalam perenggan ni saya nak tekan sikap istiqamah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyaklah yang cerita-cerita Ustazah kan dalam menulis sepanjang PKP ni. Bagi yang dah ada buku, dia baca lah dah kan. Pertama, Ustazah menulis angan-angan ke Firdausi ni. Okey, terbit Ramadan tahun lepas dalam PKP. Lepas tu, kematian Ustazah Syadia Abbas menggerakkan Ustazah dengan rakan-rakan Ustazah lain menulis dakwah penuh ukhuwah. Dalam dakwah penuh ukhuwah ni, para Ustazah bercerita tentang pengalaman dakwah mereka. Bab yang pertama tu, bab yang Ustazah tulis. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dalam cerita ni, kita bercerita bagaimana kelangsungan kerja dakwah yang bukan mudah. Tidak ada istilah putus asa. Bagaimana untuk kita meraih cita-cita. Okey? Ada beberapa kisah yang saya cerita dalam tu lah. Antaranya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bekerja lepas masa tunggu result STPM, lepas tu dalam peringkat universiti, cuti-cuti tu mesti nak bekerja sebab nak tolong keluarga. Lepas tu sampailah kita dapat kerja di satu tempat ni, Allahu Rabbi. Sampaikan Ustazah cerita dalam buku tu, dia janjikan masa tu gaji RM500. Lepas tu dia bagi RM50. Memang penganiayaan sungguh lah masa tu. Tapi once Ustazah bekerja, Ustazah berangan, ya Allah, setiap kali aku gaji, lebih-lebih lagi gaji pertama, aku mesti nak bagi dekat mak ayah aku ni. Mesti nak bagi dia pemerasa, aku nak dapat berkat bagi dekat mak ayah ni. Tapi syukurlah kita tak bercakap dengan mak kita. Nanti kan mak kalau dapat gaji pertama nak bagi mak RM300 contoh. Sebaiklah tak cakap sebab duk berangan gaji RM500 tu. Tapi seronoklah dapat kerja, dijanjikan gaji RM500 masa tu. Tiba-tiba dia kata, ni kan bulan pertama, masa hari tu dia tak cakap pula. Ni kira awak punya praktikal lah ya, kita bagi RM50 je. Ya Allah Tuhan, Allah je yang tahu di hati ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sebab dah berazam aku mesti bagi merasa mak aku ni gaji pertama, mak pun dah tahu dah semua dapat gaji. Kita saja bagi kat mak dengan senyum. Hati menangis ni sepanjang naik turun bas mini ni, ingat lagi kan. Allah sedih sangat-sangat. Duit tambang bas pun tak lepas. Tapi balik tak apa. Ada kan duit simpanan aku ada juga, tak apa. Aku tempuh dulu, balik mesti bagi kat mak juga. Duk berbelah bagi, nak bagi RM20 sikit sangat nak bagi. So bagi RM30. Mesti mak kata, itu first time nak bagi dekat mak. Mesti mak kata, kot lah dalam hati mak kata sikitnya bagi aku RM30. Tapi sambil sebab ni nak cakap kat mak ni, tapi tak cakap dekat mak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuma mak tolong doa ni ada sikit rezeki nak kongsi dengan mak. Orang kan dah kerja macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi RM30. Tak sangka, mak bukannya orang senang, tapi masa tu ya Allah dia cium-cium duit tu. Syukur merasa juga mak duit. Engkau dah kerja dah sekarang ni. Tak ada pun kata RM30 je. Tak ada pun. Kita pun berdoa-doa tadi, ya Allah nak bagi mak rasa juga. Bagi RM30 tu. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebutkan RM30 apa sangat. Tapi dengan memberi kegembiraan, mak pun mesti wah dapat merasa. Ada kan baru ni saya tertengok video kan, kadang-kadang kita duk scroll tu dia terkeluar video Allahumma salli ala Muhammad. Siapa nama pelakon yang mak dia tu mak dia tu selalu saya jumpa, anak murid jugalah dekat masjid, anak Maria Arsyad tu siapa? Norman Hakim kan. Tu senang sahabat-sahabat nak ingat. Norman Hakim, dia tunjuk dekat video, dia macam seronok sangat. Anak dia, siapa nama anak dia tu? Bagi dia duit. Lepas tu kan Ustazah pun kata, mesti orang yang tengok ni rasa lah itu pun nak cerita, itu pun seronok. Tapi Ustazah dapat rasa jiwa seorang ibu ayah ni sahabat-sahabat, bila anaknya tu berkongsi rezeki dengan dia.
Mungkin mak akan tolak. Kalau ustazah bagi RM300, masa tu mungkin mak akan tolak. Mesti mak akan kata, kau nak beli baju apa semua dah kerja ni, duk bagi kat mak banyak-banyak ni. Mesti mak cakap macam tu. Tapi mak macam tahu bila kita berdoa, ya Allah, kita nak mak rasa walaupun sikit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita bagi RM30. Tengok Allah mudahkan. Mak kata, seronoknya mak dapat RM30. Mak dapat duit, tak sebut dah RM30 tu. Mak dapat duit. Jadi kita pun berbunga hati. Lupa dah yang baki RM20 tadi tu, lupa. Kawan-kawan dah jadi batu api ni. Zai, kalau aku jadi kau, aku berhenti je. Zalim orang macam tu, bla bla bla. Sabar, pujuk hati dulu. Tak apa. Aku kat sini mesti ada sebab Allah letak aku kat sini. Sabar lagi. Bulan depan tu okey lah, dia bagilah RM500 kan. Tapi macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Allahu Akbar. Pejabat tu macam-macam masalah, sahabat-sahabat. Orang kutip hutang jumpa saya dulu. Kita nak menghadap ni dengan kena maki macam-macam. Aku sabar dulu, sabar. Sebab apa? Di hati saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, istiqamah. Orang yang istiqamah pasti jadi ibadah, pasti ada pahala di sisi Allah. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai ke hari ini, lama jugalah saya bekerja. Sampailah bertemu dengan suamiku yang hari ini, elok saya nak berhenti, ustaz masuk kerja kat situ, ustaz masuk. Kan, tak sangka cinta berbibit di situ, kan, berbibit. Lepas tu, saya berhenti, ustaz kerja. Jadi tak ada lah perhubungan apa semua kan, tapi Allah nak jodohkan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai hari ini hasil saya bekerja di situ yang memang masalah apa ni, pejabat, masalah lah, memang baca macam masalah. Tapi apa yang ustaz sebut, yang kita ni ada Darul Fawaz, semuanya sebab gigihnya awak bekerja dengan orang yang macam tu kan. Maksudnya, masalah-masalah yang kita tekuni, yang kita sabar, yang kita minta tolong dengan Allah dulu tu, hari ini jadi Allahu Akbar. Saya buat Darul Fawaz ni, sahabat-sahabat, pusat pengajian Quran, sebab saya bekerja di tempat yang macam tu juga dulu. Semua yang saya buat dulu tu, orang duk tanya, macam mana boleh buat sistem macam ni, macam mana boleh sistem buat macam ni. Hasil istiqamah kita berdepan dengan masalah-masalah yang dulu. Sama juga macam Ustazah buat Al-Fawaz Travel kan, sahabat-sahabat. Bukan mudah nak menguruskan travel ni, bekerja dengan orang lain-lain. Ustazah pun tak ada cita-cita, tapi terjebak. Allah izinkan rezeki macam tu. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, rupa-rupanya masalah-masalah kita dulu masa kita pimpin grup-grup yang lain tu, kita berazam minta dengan Allah, ni dah ada sendiri ni, jangan berlaku macam tu. Sebab kita dah melalui macam-macam. Bila ada masalah kita tempuh, kita minta tolong dengan Allah. So bila kita buat sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita dah nampak dah jalan-jalan. Maka perenggan ini menekankan hal istiqamah. Sebab tu disebut, anda tidak mungkin berjaya meraih cita-cita sekiranya anda sentiasa membuat perancangan baru setiap hari. Kita nampak kan ada orang meniaga ni seminggu, dah habis modal 1,000, tutup lah. Lepas tu keluar balik pinjam duit lagi, meniaga ni pula seminggu. Seminggu tu kita belum dapat pelajaran lagi. 2 minggu tu, malah lah mama meniaga ni. Kau baru seminggu belum dapat lagi sepak terajang dia tu. Dan sepak terajang dia tu kalau kita persembahkan kepada Allah, mengadukan kepada Allah, nanti yang datang adalah pati santan yang sangat-sangat hebat. Sebab apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan jadi manusia yang berkualiti. Tapi baru nak kena henyak sikit dah merajuk Alef Group, malah lah tak payah tempuh lah, banyak lagi syarikat lain aku nak kerja. Konon. Tapi berangan nak jadi bos, berangan nak jadi orang hebat, payahlah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini adalah kerana perasaan putus asa, patah semangat, sering berpandangan negatif terhadap segala sesuatu. Masuk kerja kat sini sebulan berhenti, masuk kerja kat sini sebulan berhenti, masuk kat sini seminggu berhenti. Kan nak jadi kerja uniform ni kena beli pula pakaian-pakaian satu set. Mana mak tak bising kalau ada anak-anak muda yang menonton. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kamu nak kerja tu dulu mak berhabis segala beli uniform kau segala. Lepas tu belum lagi dapat apa-apa baru kena tegur dengan bos dah berhenti. Itu penyakit anak-anak hari ini. Sebab apa? Mereka tidak biasa dengan kesusahan. So Ustazah cabar orang-orang muda yang menonton, tempuh dulu. Dalam kita sakit tu, kita kena henyak tu, nanti kita akan mengeluarkan pati santan yang hebat. Bahkan bukan kita seorang yang senang, kita mampu menyenangkan orang lain. Percayalah. Okay? Bukan Allah letak kita kat satu tempat, yakinlah.
Walaupun bos kita teruk sangat perangai, kawan-kawan kita tak bagus, sahabat-sahabat, selagi bukan mudarat pada diri, selagi bukan menyukarkan kita nak beribadah, kan, tempuh je. Percayalah Allah letak kita kat situ ada sebab. Allah letak kita kat situ ada sebab. Cuba yakin macam ni dalam hidup. Kita nak pergi universiti, mak kita tak setuju, kita pilih universiti yang itu. Banyak ustaz-ustaz hebat yang berjaya hari ni, mereka berkongsi cerita apa. Ana sebenarnya tak nak belajar dekat situ dulu, ingat lagi. Kan, tapi sebab mak ayah suka, utamakan reda Allah, utamakan reda mak ayah, anda tidak akan gagal. Tidak akan gagal sebab barakah, barakah, barakah. Saya macam mimpi RM50 tu cukup, kita tak berkeluh kesah. Memang kita sedih. Jangan hidup dalam kesedihan itu. Jangan mengadu-ngadu kat orang. Tak cerita pun dekat mak masa tu kita sedih kita dapat RM50. Kalau saya cerita ke abang saya, mahu abang saya sinsing lengan pergi tumbuk bos tu, sahabat-sahabat. Kita dah tahu ni kalau aku cerita dekat dia, memang bos tu memang kenalah dengan nak marah aku ni. Mana adik-beradik kita nak tengok kita dianiaya macam tu, kan? Diam dulu tengok, kalau bulan depan dia masih macam ni, baru kita mengadu. Kan? Tapi bulan depan Alhamdulillah. Lepas tu masalah lain datang, jangan mengadu lagi. Minta dulu dengan Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Rupanya selama duduk kat situ, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dah bertahun-tahun, hari ni kadang-kadang ustaz sebut, yang perasan tak apa yang kita dapat hari ni, apa yang awak tempuh dulu-dulu tu. Kalau dulu tak sabar, tak dapatlah kita hari ni. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Menyebukkan diri dengan mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Dia tak serasi kat situ tu, orang ni tak betul, bos tak betul, kawan ni tak betul. Mulut ni buruk je bercakap. Macam mana benda baik nak datang? Kita kalau biasa dengan keperitan, kejahatan, penganiayaan orang, sahabat, kita adukan kepada Allah. Sebab saya yakin, kita mengadu kepada Allah, pemilik hati kita, orang yang zalim pada kita tu hatinya pun miliknya Allah. Ya Allah, Engkau pandangkanlah, Engkau letakkanlah pandangan rahmatmu kepadaku. Jangan lepaskan walau sekerdipan mata. Dia bos, aku nak lawan macam mana ya Allah? Syarikat tu dia punya. Kau tolonglah lembutkan hatinya ya Allah. Engkau letakkanlah rasa kesian dalam hatinya kepadaku ya Allah. Sahabat-sahabat, cuba buat macam tu. Allah maha membolak-balikkan hati. Orang yang dulu jadi musuh boleh jadi kawan pada kita. Orang yang hari ni BFF kita boleh jadi musuh. Sahabat-sahabat, tapi bila kita berpaut pada Allah, semua orang yang dulu musuh insya-Allah jadi kawan pada kita. Yang dulu kawan sayang nak tinggalkan kita. So kita akan jadi baik dengan semua orang. Syaratnya mulut ni lah. Ini dapat kerja tak bagus, bos salah, kawan salah. Kita ni tak ada salah langsung. Ustazah, saya berhenti tu sebab saya ni kena mudarat tau. Ada gangguan seksual contoh, minta maaf ya sahabat, memang kena keluarlah kalau menyebabkan kita berdosa, menyebabkan kita kena mudarat, dianiaya sampai hari-hari tayar kita kena pancit dia orang. Kan? Ini tak ada mudarat apa pun, makin gemuk elok. Kan, maknanya atas kita. Okey, sahabat-sahabat. Dan besar mulut, maknanya suka nak bercakap benda yang tak senonoh, hanya akan menghambat langkah. Mu takkan ke mana-mana. Ubah sikap tu. Ubah sikap tu. Belajar untuk menelan walaupun pahit. InsyaAllah pahit ni nanti akan menjadi ubat. Suplemen yang paling mujarab. Lalu kita berdiri dengan gah insyaAllah. Menciptakan kemuraman. Dan menempatkan jiwa di dalam sebuah penjara yang gelap. Kita tak nak dipenjarakan. Penjara tu gelap, sahabat. Tapi kita jumpa orang, ini tak bagus, ni tak bagus. Cuba kita jadi manusia yang positif. Dia akan mengubah sekeliling kita insyaAllah. Baik. Hari ni terlebih emosi pula, kan? Terlebih semangat, kan? Baik. Penerimaan, pukul berapa dah? Penerimaan seseorang terhadap sesuatu perkara tidaklah sama dengan penerimaannya terhadap pembimbingnya. Punya semangat ni sampai tercabut pen. Pembimbingnya yang telah berjasa mengembangkan dan mengarahkan bakat alamiahnya. Masya Allah, sahabat-sahabat. Kat sini kan perenggan ni saya nak tekankan ibu-ibu yang menonton. Tolonglah ibu-ibu, jadilah ibu yang banyak memberi nasihat dan tunjuk. Tunjuk dengan anak-anak. Tunjuk. Kita bukan menunjuk-nunjuk dengan orang lain. Dengan anak ni memang kita patut tunjuk. Kita nak masuk duit dalam tabung masjid, kita keluarkan duit dari dompet. Cuba anak ibu yang soleh ni, masukkan duit dalam tabung tu. Budak-budak kecil bahagia seronok.
Nampak orang susah, tolong bagi dekat pakcik tu. Kan bukan kita sorok-sorok daripada dia. Kenapa dibolehkan menunjuk masa tu? Sebab kita nak apa yang kita buat tu ditiru. Hujung-hujung bulan, cepat-cepat siapkan homework semua. Kita nak balik kampung. Sian nenek dengan atuk tunggu. Dulu-dulu kan sahabat, nanti dah habis PKP kita buat ni. Supaya anak-anak kita faham. Sibuk macam mana pun hujung bulan, dah dapat duit gaji, korbankan sikit untuk bayar tol duit minyak kereta. Sampai kat kampung biar sikit beli oleh-oleh, gembirakan hati orang tua. Nak balik hulur lagi sikit duit walaupun mak ayah kita tak perlu pun sahabat-sahabat. Mak ayah kita kadang-kadang bukan perlu sangat. Kita bagi duit dekat dia, dia pula panggil-panggil, sini cak cucu atuk, cucu nenek. Buat apa? Dia hulur duit ke anak kita balik. Kan? Kat situ apa yang anak-anak kita belajar, sahabat-sahabat? Kasih sayang. Bukan dengan nilai, bukan dengan banyak. Nanti bila dah tua, anak-anak akan pandang kita macam tu. Akan memperlakukan kita macam tu. Okay? Jadi, belajar untuk memberi nasihat. Sebab tu kitab ni kata, meluaskan cakrawala pemikirannya, menanamkan kebiasaan ramah dan murah hati dalam dirinya, mengajarkan kepadanya bahawa sebaik-baik tujuan hidup adalah berusaha menjadi sumber kebaikan bagi masyarakatnya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau Ustazah tadi dapat RM500, mungkin Ustazah bagi dekat mak RM200-300. Tapi sebab Ustazah dapat RM50, aku dah berazam, aku takkan ada gaji aku tiap bulan yang aku tak share dengan mak ayah aku. Walaupun sikit, biar RM30. Allah datangkan mak yang tak mengomel pun RM30 je kau bagi. Tak. Subhanallah. Mengarahkannya agar sentiasa menjadi matahari yang memancarkan cahaya. Matahari tiap-tiap hari memancarkan cahaya. Tanpa berkeluh kesah pun pada kita. Kasih sayang dan kebaikan, dan yang telah membimbingnya agar memiliki hati yang penuh dengan rasa belas kasih. Sahabat-sahabat, berperi kemanusiaan, serta merasa senang berbuat baik kepada siapa sahaja yang berhubungan dengannya. Kita kadang-kadang depan anak-anak kan sahabat, depan kawan-kawan kita datang, datanglah masuk-masuk ni aku buat special untuk engkau. Lepas tu kawan tu balik, sahabat-sahabat kita telefon kawan tu. Kau tahu Minah tu datang rumah aku tadi. Kan? Dah kenapa kawan tanya kan? Aku berialah tamu datang kan. Takkan aku tak nak hidang air ke apa semua. Anak duk dengar ni, anak tengah tengok TV pasang telinga. Aku confuse sama aku ni. Tadi orang tu datang bukan main lagi solehahnya berpeluk-pelukkan, bertukar-tukar hadiah. Orang tu datang terus telefon lagi seorang BFF dia. Mengumpat, mencaci segala keluar. Anak belajar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tolong karakter seorang pendidik dalam rumah tu bermula daripada ibu. Dia menyerap masuk ke dalam minda anak-anak sampai kita dah mati. Dia akan sebut dengan anak dia, cucu kita. Dulu arwah nenek selalu macam ni. Tiap hari Jumaat dia akan hantar pisang kat masjid. Mak nak buatlah setiap hari Jumaat. Sampai kita dah arwah, dia akan ikut. Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang menonton, perbaiki diri kita dulu. Perbaiki diri kita dulu. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Jiwa yang sentiasa tersenyum akan melihat kesulitan dengan tenang sambil berusaha mengatasinya. Kita tengah sulit. Dapat bos, saya ingat lagi sahabat-sahabat. Allahu Akbar, kan? Tak tahu nak habak dah. Orang duk kutip hutang di depan kita. Bos lari. Tahu dia nak. Okey, janji. Datang datang. Patut dia Zai, saya keluar dulu. Lepas tu datang orang kutip hutang kat kita. Kita pula yang kena maki. Bos engkau tu belah-belah. Ya Allah, sabar je lah. Aku tak tahan yang aku nak berhenti juga nak berhenti. Tapi pujuk lagi hati sahabat-sahabat. Rupanya banyak bila kita duduk tekun kat situ sesuatu akan belajar. Orang yang kerja pertukangan, apa benda lah, Indonesia, Myanmar yang datang kat negara kita ni sahabat. Orang kata bahasa mudahnya minta maaf, jadi tukang pecacai je. Tukang buat air, tukang buat roti canai segala. Depa ni tahan telinga, kena maki, kena apa, tahan. Kalau aku berhenti, belum tentu lagi aku dapat kerja lain. Kenapa pendatang-pendatang macam ni depa boleh istiqamah? Sebab mereka rasa kalau aku berhenti nanti belum tentu dapat, tak apa, hadap ajalah. Tapi bila mereka balik ke kampung mereka, wah, saya pergi ke Aceh. Kalau ada orang yang bawa jemaah pergi Aceh, Ustaz suka bawa pakcik-pakcik bila dah malam perempuan rehat kan. Jom siapa nak ikut saya ngeteh, kita pergi makan roti canai. Roti canai tu tak silap saya ada 100 menu.
100 menu tu dia dulu kerja kat Malaysia buat teba roti canai. Dia balik Aceh, dia ada 2 ke 3 restoran, sahabat-sahabat. Dan dia pelbagaikan di Indonesia ni, otak dia pun ni Masya Allah. Kita kat sini ada roti canai berapa jenis je kan. Dia pun buat roti canai pisang, roti canai apa, roti canai kita pun tak pernah makan ni. Dia teba roti canai macam biasa, tapi dia tepek coklat, cheese pun ada, segala ada. Dulu kerja kat Malaysia lama Ustaz. Kita dapat bayangkan masa dia kerja kat Malaysia tu kena henyak, kena hentam segala. Tapi dia istiqamah. Balik jadi toke besar. Berapa ramai orang yang bekerja di bawah dia pula. Dan dia tak menganiaya pekerja-pekerja dia. Sebab dia dah merasa sakit dulu dia disakiti. Subhanallah, bayangkan orang macam ni sahabat-sahabat sangat memberi manfaat. Okey, jadi bila kita belajar betul lah, Allahu Akbar kan. Anak-anak Melayu je yang kadang-kadang sombong, kena marah sikit dengan bos, bertumbuk dekat tempat kerja, kena marah sikit dengan kawan-kawan yang senior, merajuk, siap main sihir segala sahabat-sahabat. Kenapa? Sebab kat rumah tak pernah kena marah ke? Jadi tolong kental sikit lah nak jadi orang berjaya ni. Allahu Akbar. Hari ni Ustazah bebel sikit sebab kena pada diri, Okay, kalau nak manja-manja janganlah, jangan nak jadi orang hebat. Okay? Jika mereka melihat sebuah persoalan, mereka tersenyum. Ada benda sulit, bukan tak ada benda sulit, tapi memilih untuk senyum. Itu yang kena dengan tajuk kita ni. Mereka turut tersenyum ketika sedang berusaha mengatasi persoalan dan tetap tersenyum ketika mampu mengatasinya. Saat ada masalah dia senyum, saat masalah dah settle lebih lebar senyumnya. Allah. Ada orang tanya saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya suka dengan budak-budak, dengan siapa sajalah suka bahasakan macam Allah sayang Ustazah, Allah yang suka macam tu kan sahabat-sahabat. Sebenarnya saya belajar daripada kerani pejabat yang saya duk sebut dulu. Mula-mula saya nak datang interview kan, dia panggil budak-budak sebab dia macam pusat pengajian Quran juga. Dia panggil budak-budak, yang kata, lembutnya kakak ni, bagusnya. Saya tak macam tu, adik-beradik saya ke mak saya tak pernah beri yang macam tu. Tapi entah kenapa lekat cara dia tu menyantuni budak-budak sampai sekarang. Suka sebut perkataan tu, Allah sayang. Akan manja, budak-budak suka sahabat-sahabat. Jadi bila kita rasa down, kita rasa tak suka dekat situ, kita ambil yang kita seronok. Sekurang-kurangnya aku belajar daripada kerani ni, suka kat budak-budak, sayang kat budak-budak. Kan marah lagi dengan bos. Sekurang-kurangnya kat sini ada macam ni, dekat dengan pasar malam. Pasar malam pula murah-murah, boleh makan murah-murah setiap kali lapar perut kan petang-petang tu. Kita ada je kaedah untuk membuatkan diri kita senyum. Cari. Kalau kita hanya fokus kepada yang sakit tu, memang kita moncong je lah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jiwa yang muram akan melihat kesulitan dengan kesedihan. Kalau jiwa kita ni muram, negatif, semua benda sulit kita akan layan dengan sedih. Orang usik sikit pun kita sedih, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Apa sikit-sikit nak sentap. Kenapa ni? Mai ajak dia belajar bab tersenyumlah. Setiap kali menemui kesulitan, ia akan meninggalkannya atau membesar-besarkannya. Semangatnya mulai lemah dan membuat dalih dengan kata, bila dapat kesulitan je mula nak membesar-besarkan. Semangat dia jadi lemah dan mulalah, kalau aku tak kerja kat sini, kalau aku tak dapat bos macam ni, kalau kawan, semua berkalau-kalau. Bila benda ni nak settle, bila nak settle. Jika dengan kalau ni samalah kan sahabat-sahabat. Maknanya word yang keluar kat lisan dia kalau, jika, bila dia ni nak mampu. Boleh sebut macam tu dekat bos yang dia makan gaji ni. Kadang anak-anak punya kurang asam sahabat, macam tidak pernah belajar. Sanggup bila mak aku ni nak mampu ni, bising sangat. Saya ni dalam latahzan ni sahabat, orang duk hantar messenger kan, kadang-kadang budak muda, Allahu Akbar. Kesianlah bahasa mereka ni. Kenapa mak saya bising? Saya tak tutup aurat pun biarlah, nanti neraka lain-lain. Kalau saya tak dapat mak macam tu kan seronok. Aduh kan, sebaik tak duduk depan mata. Kalau duduk depan mata nak kena hempuk je kan? Tapi bila kita layan dia sahabat-sahabat, kita kena berbahasa mengikut siapa mad'u kita. Ni budak muda ni, berapa umur sayang? Ustazah layan jugalah kan, berapa umur sekarang? 19 tahun. Patutlah tengah memberontak ni, apa mak cakap semua tak kena kan. Jadi kalau umur berapa, semalam pun ada beberapa orang hantar messenger, Ustazah saya dengar Ustazah dalam latahzan sekian-sekian.
Kena cara. Akak duduk di mana, kan, siapa, anak berapa orang, minta maaf saya tanya. Tanya tu sebab bukan semua orang kita boleh layan dengan cara A. Bukan semua orang kita layan dengan B atau C. Sahabat-sahabat, baik, kita sebut lagi. Pukul berapa dah ni? Nampak macam tak habis lagi hari ni bab ni. Akhirnya ia akan menyalahkan waktu. Padahal waktu yang diumpatnya merupakan ciptaannya sendiri. Waktu dia bersedih, nak bersedih, berapa hari engkau nak bersedih? Engkau yang cipta. Berapa hari? Engkau memang tengah sulit, engkau nak layan dengan sedih, engkau nak sehari, dia akan jadi sehari. Lepas tu kita happy balik. Engkau nak bagi seminggu, seminggulah dia akan berlaku. Engkau nak jadi sebulan, sebulanlah dia akan berlaku. Sebab tu Islam tak bagi kita bersedih berlama-lama. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jika mereka melihat, lajunya ada komen ni, apa benda yang dibahas, disembangkan ni, minta maaf Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jika mereka melihat sebuah persoalan, mereka tersenyum. Mereka turut tersenyum ketika sedang, salah ni. Mana tadi? Okey. Akhirnya ia akan menyalahkan waktu. Padahal waktu yang diumpatnya merupakan ciptaannya sendiri. Yang berasal dari emosi dan kebiasaan buruknya. Ya, banyak terdedah. Allah, anak-anak ibu ada bersama-sama hari ni. Masya Allah, Cik Siti Atikah tu Kimin ni bila dengar majlis ilmu, dia pergi tag anak-anak dia. Anak-anak di luar negara pun join sekali. Subhanallah, anda ibu yang hebat, Masya Allah. Yang berasal dari emosi dan kebiasaan buruknya. Dia sebenarnya dia tak buang tabiat buruk dia tu, sahabat. Makin dewasa, kita bawa perangai kita yang keanak-anakan. Suka sikit-sikit nak melenting, sikit-sikit nak marah. Ingat orang suka. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nampak artis bermanja-manja dekat media sosial. Kita pun nak manja-manja macam gitu. Dah nak lentuk-lentuk. Suami kita pula tak pernah didatangi dengan wanita-wanita macam tu. Bukan semua benda kita boleh tiru bawa masuk dalam hidup kita. Kita adalah kita. Yang penting kita ini balik kepada kehendaknya Allah. Allah suka yang macam mana. Jangan main tiru-tiru saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita kena tahu cara mengikut kehendaknya Allah, dan contoh tauladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan kejayaan di dunia ini, tetapi anehnya dia tidak mahu membayar harganya. Udip nak berjaya kat dunia, tapi tak nak membayar harganya. Pakai duit ke ustazah nak beli kejayaan? Tak. Tengok orang seperti ini ibarat seseorang yang hendak berjalan, tetapi selalu dibayangi oleh seekor singa yang siap menerkam dirinya dari belakang. Dia nak berjalan, tapi selalu dibayangi oleh singa. Macam mana kalau drama-drama Melayu yang duk macam ada orang follow kat belakang? Apa action dia orang muslimin-muslimat? Dia kan jap-jap toleh belakang, jap-jap toleh belakang. So dia tak confident. Bila nak sampai, aku nak pergi mana, duk toleh-toleh belakang. Dia resah dengan apa yang diikut ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan macam tu. Kita nak menuju ke depan. Fokus kita adalah depan. Kita nak menuju kepada alam akhirat. Fokus kita akhirat. So, kau nak berjaya kat dunia, kau kena pastikan akhirat ni, kalau dengan status aku macam ni, jawatan aku macam ni, nanti dia ke akhirat macam mana? Kalau aku jadi anak macam ni, nanti ke akhirat macam mana? Kalau aku jadi staff macam ni, majikan macam ni, nanti ke akhirat macam mana? Pandang yang depan. Pandang esok. Esok tu adalah yaumul mahsyar. Semuanya akan ditanya olehmu. Kalau fokusmu hanya terhenti di dunia, aku capai target belajar sampai PhD. Jawatan kena macam ni, baru aku rasa orang hebat. Ada rumah banglo 3 tingkat, baru aku rasa orang hebat. Itu hanya dunia. So sahabat-sahabat, kehidupan kita takkan mendapat manusia yang hebat di sisi Allah. Percayalah. Okey, apa lagi? Akibatnya, ia hanya menunggu langit menurunkan emasnya atau bumi mengeluarkan kandungan harta karunnya. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini merupakan perkara yang relatif, yakni tidak mutlak. Benda-benda yang sulit atas dunia ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lawan je singa tu, yakni segala sesuatu akan terasa sulit bagi jiwa yang kerdil. Tapi bagi jiwa yang besar, tiada istilah kesulitan baginya. Rebut je cabaran. Okay? Tempuh je dengan bismillahirrahmanirrahim. Okay? Jiwa yang besar akan semakin besar
kerana mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Saya ingat lagi sahabat-sahabat masa daripada sekolah rendah lah. Sekolah rendah kan selalu dihantar untuk pertandingan musabaqah Quran, nasyid, benda yang agama-agama tu macam bagilah dekat saya. Cikgu bagilah kat saya masa tu. Tiba-tiba kadang-kadang ada kena masuk pantun kan. Lepas tu kita orang kata, cikgu saya tak pernah lah masuk pantun. Tak apa, budak yang bertanding tu tak datang. Awak buat je. Sebab tu hari ni bila orang mengadu, kita je ustazah, bila mak suruh awak je tu maknanya kasih mak tu Allah hebat pada awak. Kalau cikgu asyik suruh awak, majikan asyik suruh awak tu bukan tanda dia menganaktirikan. Macam tu Allah menghentak kita dengan ujian lagi. Itu tanda sayangnya Allah. Bukan Allah benci kat kita. Sebab tu bila cikgu, awak ni cikgu dah malas nak fikir nak latih orang lain, awak je buat Saya ingat lagi waktu balik rumah kita cakap, mak cikgu suruh masuk pertandingan pantun pula sebab budak tu demam tak boleh nak bertanding. Dah lah orang dah masuk syarahan, nak kena pantun pula. Ingat lagi kecil-kecil dulu. Mak saya akan cakap apa? Tak apa, bertanding tu bukan nak hadiah. Cuba je. Beranikan diri. Biar orang gelakkan ke apa, yang penting dah cuba. Masya Allah, kita semangat sahabat kalau dapat macam tu. Jangan jadi mak, alah tak payahlah kau masuk. Cikgu kau tu nanti bagi hadiah, beli kat Maidin aja kan. Mak pun boleh beli. Mak beli bukan kat Maidin, mak beli kat Sogo. Kan? Banyak tau. Bila anak-anak nak masuk pertandingan, mak-mak ni, alah tak payahlah kalau nak masuk pertandingan setakat nak bagi colour pensel beli kat Maidin. Syap-syap patah. Itu biasa tau sahabat. Luahan daripada mulut ibu-ibu zaman hari ni. Tolong stop sikap macam tu. Anak akan rasa down. Bukan hadiahnya tu yang kita pandang, bukan hasilnya tu yang kita pandang, tapi usaha kita tu jadi ibadah di sisi Allah. Usaha kita tu jadi ibadah, itu yang dipandang Allah. Itu yang mengundang barakah dalam kehidupan. Beri galakkan. Jangan ajar anak-anak bila kalah, itulah mak, sebenarnya saya yang menang, tapi orang tu tak adil. Cikgu dia tu tolong tadi bagi jawapan. Mak akan jadi pelembut. Tak, Allah dah bagi ketentuan macam tu, rezeki tak apa. Yang penting anak mak hebat, berani naik atas pentas tadi. Bangga tahu mak. Macam itulah sahabat-sahabat. Jangan jadi mak, itulah mak nak komplain ni, mak rasa cikgu dia tu main tipu ni. Kalau betul pun, kita berurusan sendiri dengan pengurusan, bukan depan anak-anak. Jadi anak-anak ni asyik nak salahkan orang je perangai. Apa hedok ni? Sementara jiwa yang kecil akan semakin sakit kerana sering melarikan diri dari kesulitan itu. Sesungguhnya, kesulitan itu ibarat anjing liar. Apabila ia melihat anda, kemudian anda ketakutan dan lari. Kesulitan itu ibarat anjing yang liar. Bila anda melihat dia, anda ketakutan dan lari, tentu ia akan menyalak dan mengejar anda. Saya belajar sesuatu. Allahu Akbar. Saya ni dalam kuliah-kuliah selalu sebut mak saya kan sahabat. Semoga menjadi kebaikan di barzakhnya, amin. Bila nampak anjing, mak tak bagi lari. Mak kata kalau nampak anjing lari, memang anjing tu kejar. Engkau buat-buat duduk, ni mak saya ajar. Buat-buat duduk, sekarang ni budak-budak tak kena kejar anjing kot Buat-buat duduk, buat-buat ambil batu, buat-buat nak baling macam tu. Siap dengan laku dan lakonan ni mak saya tunjuk. Jadi biasa je, sebab kami dalam perjalanan nak pergi sekolah agama, jalan kaki, biasa je kena kacau dengan anjing. Cik, kawan-kawan ingat saya ni macam macho sangat lah, padahal debah jantung Allah je yang tahu. Lepas tu bila dah belajar, ustaz pula kata baca tabat syada abi lahabi watab, baru balingkan. Tu antara ustaz-ustaz ajar lah kan. Kita buat-buat duduk, buat-buat ambil batu, buat-buat bulat mata, nak baling dengan sungguh-sungguh ke anjing. Sungguh anjing tu lari. Sebenarnya penakut sungguh ni. Lepas tu kan kita kalau malam-malam nak pergi bilik air, kecil-kecil, muda-muda, tu sebab pendidikan masa kecil ni Masya Allah. Nak pergi bilik air takut. Tu bila dah besar sikit, dah darjah 4, darjah 5, dah besar pergi bilik air sendiri. Tak nak mak ada lipas. Bukan takut hantu, takut lipas. Kan? Bila kau tengah membuang tu, nampak lipas, cakap dengan lipas. Aku lebih besar daripada engkau. Aku lebih besar daripada engkau. Cuba biasa cakap macam tu. Kita ni nampak lipas, bila dengar cakap mak menggigil-gigil kaki. Janganlah lipas tu datang kat aku. Janganlah. Teringat mak pesan. Aku lagi besar daripada engkau. Buat apa aku takut kat engkau? Masya Allah, rupanya dia create satu jiwa yang berani, yang kita nak kata no kepada kesulitan, yang kita nak kata no pada masalah. Tempuh.
hadapi. Sahabat-sahabat, karakter yang macam ni datang daripada ibu-ibu, tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. So ibu kena ada ilmu, ibu kena kaya dengan kasih sayang. Ibu jangan duk merungut-rungut di lisan. Ibu ada masalah sikit, kadang masalah suami, anak-anak dibawa sekali. Jangan macam tu ibu. Okey, sebaliknya bila ia memandang anda, anjing tadi tu, bila dia memandang anda tetapi anda berpura-pura tidak memperhatikannya dan menyorotkan pandangan mata anda kepadanya, tentu dia akan menyingkir dan merasa takut. Anjing tadi tu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena buat berani. Kita diberi ujian macam mana pun, kita diberi kesulitan apa pun, kita kena memberanikan diri untuk tempuh. Faqaddara wa hada. Ini takdirnya Allah pada aku. Aku kena tempuh. Kuatkan aku ya Allah. Anugerahkan aku sabar. Tunjukkan aku jalan keluar. Allah kan dah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa, Allah akan tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahan. Siapa orang takwa? Datang masalah tak takut pada lain-lain, hanya takut pada Allah. Ni kalau datang masalah ni aku makin tipu bos, tipu mak ayah pula, masalah lagi berganda. Biar berterus terang, berani kerana benar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, masalah makin lama akan pergi-pergi. Sebab kita jujur, taat, setia, itulah intipati takwa kepada Allah. Okey, jadi insya-Allah 1 jam dah. Saya takut ada orang tak boleh tunggu, sahabat-sahabat. Jadi berlapang dadalah. Kita akan sambung ke pertemuan yang ketiga kali untuk tajuk tersenyumlah. Bermula daripada perkataan penyakit yang paling mematikan jiwa. Kat situ besok insya-Allah saya akan bacakan satu puisi panjang yang menyentak jiwa dan ditutup dengan renungan tajuk tersenyumlah. Pagi tadi pun di Facebook saya menulis, sahabat-sahabat, perkataan jangan bersedih kerana kesedihan anda terhadap sesuatu musibah akan menciptakan berbagai musibah lainnya. Deep, kitab La Tahzan, sangat cantik kita tekuni dalam suasana pandemik ini. Bukan pandemik je kan sahabat-sahabat, dengan kerenah pemimpin yang di atas, rakyatnya yang begini-begini, peluang pekerjaan sebagainya, macam-macam masalah ujian. Semoga yang bersedih Allah gembirakan, semoga yang ada masalah Allah tunjukkan jalan keluar. Jom tekuni kitab La Tahzan, bukan tuding jari orang tu tak betul, orang ni salah. Kita dengan niat nak memperbetulkan diri kita sendiri menjadi hamba Allah yang terbaik di sisinya. Salam 9 Muharram, malam ni cuba untuk Qiyamul Lail. Esok 10 Muharram kita berpuasa lagi dan kita santuni anak-anak yatim, wanita-wanita yang haid. Beri makan orang-orang yang berpuasa. Cari kat mana anak yatim yang kita boleh bantu, walaupun bukan dengan RM. Kita tanya khabar, mak ayah dia meninggal dalam COVID contoh, kita raikan mereka. Moga Allah redha. Banyakkan zikrullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.